Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dan kali ini kita akan membincangkan tajuk usaha ke arah kemerdekaan dengan memberikan fokus kepada subtopik 7.3 iaitu sistem ahli. Standard pembelajaran pada kali ini ialah 11.1.3 menjelaskan pembentukan sistem ahli dan K11.1.7 menghuraikan kepentingan bermuafakat dalam menjamin keharmonian masyarakat. Di dalam subtopik 7.3 sistem ahli terdapat 3 perkara penting yang akan dikuasai dan ini adalah merupakan objektif pembelajaran pada kali ini, iaitu menjelaskan kepentingan pembentukan sistem ahli, menghuraikan ciri-ciri sistem ahli dan menjelaskan kepentingan sistem ahli. Baiklah, kita mulakan dengan pembentukan sistem ahli. Sistem ahli telah dilaksanakan dalam tempoh April 1951 sehingga Jun 1955. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ahli? Sistem ahli adalah merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan untuk menerajui pentadbiran negara. Maka tujuan sistem ahli ini ditubuhkan adalah untuk memberi latihan pentadbiran kepada penduduk tempatan sebelum mendapat kemerdekaan dari pihak British. Senarai ahli di dalam sistem ahli. Yang pertama, Datuk On Jaafar yang memegang portfolio ahli hal ehwal dalam negeri. Yang kedua, EEC Turai Singgam yang memegang portfolio ahli pelajaran. Yang ketiga, Lee Tiang Keng. Portfolio yang dipegang ialah ahli kesihatan. Yang keempat, Tunku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid memegang portfolio ahli pertanian dan perhutanan. Yang kelima, Datuk Mahmud Mat, portfolionya ialah ahli tanah, lombong dan perhubungan. Datuk Nik Ahmad Kamil, ahli kerajaan tempatan, perumahan dan perancang bandar. Ketujuh, H.S. Lee, ahli pengangkutan. Kelapan, Dr. Ismail Abdul Rahman, ahli hasil bumi. Okey, begitulah tadi 8 ahli yang terdapat di dalam sistem ahli. Seterusnya, kita lihat pula jabatan ataupun bahagian yang terletak di bawah tanggungjawab Datuk On bin Jaafar sebagai ahli hal ehwal dalam negeri. Pertama, hal ehwal dalam negeri. Kedua, Lembaga Pembangunan Industri Desa atau Rural Industrial Development Authority atau lebih dikenali sebagai RIDA. Ketiga, Jabatan Pilihan Raya. Keempat, Jabatan Rupa Bangsa Nasional. Seterusnya, kita lihat pula apakah tanggungjawab Datuk On sebagai ahli ataupun menteri hal ehwal dalam negeri, iaitu tanggungjawab yang lain. Yang pertama, Datuk On turut bertanggungjawab dalam hal ehwal imigran, penyiaran dan percetakan, hubungan negeri Melayu dengan negeri-negeri Selat, hal ehwal menunaikan haji, pendaftaran kerakyatan dan perkahwinan serta kematian. Seterusnya, kita beralih pula kepada ciri-ciri sistem ahli.
Terdapat 5 ciri-ciri sistem ahli. Yang pertama, sistem ahli merupakan satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai takbir dan tokoh masyarakat. Kedua, ahli bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Yang ketiga, ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam MPP. Seterusnya, ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Dan yang terakhir, ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Baiklah, kita pergi kepada bahagian terakhir di dalam sistem ahli, iaitu kepentingan sistem ahli. Terdapat 4 kepentingan sistem ahli. Yang pertama, asas latihan. Sistem ahli menyediakan asas yang penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Yang kedua, sistem ahli memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Dapat disimpulkan di sini, kepentingan sistem ahli yang kedua adalah pendedahan mentadbir. Kepentingan yang seterusnya ialah memupuk perpaduan. Sistem ahli merupakan proses memupuk perpaduan kaum kerana ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum. Dan yang terakhir sekali, kepentingan sistem ahli ialah mempercepatkan kemerdekaan, iaitu menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Baiklah, kita beralih kepada kesimpulan sistem ahli. Terdapat 2 kesimpulan penting di sini. Yang pertama, sistem ahli memberikan pendedahan yang baik kepada penduduk tempatan untuk mentadbir dan menerajui kerajaan. Dan hal ini sesuai dengan dasar British yang memberikan tempoh peralihan pentadbiran menjelang kemerdekaan negara kita. Demikianlah tadi penerangan saya berkenaan dengan tajuk 7.3, iaitu sistem ahli. Diharapkan murid-murid dapat menerangkan latar belakang penubuhan sistem ahli, dapat menyenaraikan ahli-ahli dalam sistem ahli, dapat menyenaraikan juga 5 ciri-ciri sistem ahli dan menjelaskan 4 kepentingan sistem ahli. Untuk itu, saya sudahi dengan sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.